Silakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kurniaan kepada orang-orang beriman ketika Allah Ta'ala mengutuskan seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan mereka ayat-ayat Al-Quran, mensucikan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang rahmati Allah, sidang pendengar sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan bebas daripada penyakit COVID-19 ni yang sedang mengganas. COVID apa ni, Delta. Kalau kena hot tu memang tak boleh buat apa lah. COVID apa ni, Delta yang sedang mengganas sekarang ni. Jadi tuan-tuan, dalam masa yang sama, walaupun Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19, tetapi kita tidak lari daripada pandemik ini di musim ini. Untuk beramal di musim ini, dan kita banyak berada di rumah, banyak mentolaah, banyak discuss, banyak video Google Meet ni, untuk sama-sama kita menggali dan mengoreksi muhasabah diri kita. Di manakah kekurangan dan kelemahan, dan di manakah caranya untuk kita menambahkan kesucian jiwa kepada Allah SWT. Dan kejayaan manusia di atas muka bumi ini bermula dengan penyucian jiwa. Situ, adik kakak. Tuan-tuan yang rahmati Allah, sidang pendengar sekalian, kejayaan orang beriman bermula dengan penyucian jiwa. Haji Fauzi dan Abang Ghani. Mana orang beriman itu benar-benar berjaya ialah apabila hati dia boleh berada dalam keadaan suci setiap masa. Suci macam mana tu, tuan-tuan? Iaitulah tiadanya sifat tercela. Berusaha. Kita sendiri bukan orang yang terbaik, bukan orang yang di kalangan orang yang merasakan dirinya baik, tetapi insya-Allah kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sentiasa mendidik dan mentarbiah diri kita. Kita bukan nak bercakap untuk diri orang lain, sebab kita faham sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. Sadaqallahul azim. Kita kena faham ayat ni. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala waktu ayat ni supaya kita tak perlu membicarakan hal orang lain. Ku anfusakum. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada bakaran api neraka. Mana dirimu dan keluargamu. Bukan jiran kita.
Yang dia nak beramal, dia nak buat jahat, dia nak buat dosa sekali, itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kita terbiah diri kita dulu. Yang banyak pada hari ini, diri kita belum sempurna, tapi kita nak membicarakan hal orang lain. Sebab itulah zaman dahulu, orang tua kata, jangan jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain orang, sekiranya kita ni berpangkat, bertanggungjawab, seorang pemimpin di kampung, contohnya imam, ataupun penghulu, ataupun ketua mukim, atau penggawa. Ini mereka yang bertanggungjawab. Tak apalah dia ambil tahu hal orang lain. Itu bukan tanggungjawab kita. Yang bertanggungjawab tentang dosa pada hari ini, pahala dalam dosa ini, ku anfusakum wa ahlikum nara ni, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Lain dari bab membantu atau bersedekah. Bersedekah dan membantu itu hal lain. Tapi amal ibadah penyucian jiwa hati kita ini perlu tarbiyah diri kita dan tarbiyah anak keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita ada lagi yang tak pakai tudung, yang tak sembahyang, tiba-tiba kita nak bicarakan hal orang lain, tak betul lah tu. Sebab itulah kata penyucian jiwa ini adalah berlaku pada diri kita sendiri dahulu dan keluarga kita. Pertamanya ialah jangan ada sifat membesar diri. Sekiranya ada sifat yang membesar diri ini dapat menyebabkan kekotoran pada hati kita. Pesanan pada Tuan Guru Haji Abdullah dulu, Pondok Lubuk Tapah, dia selalu berpesan pada kita, pada anak-anak murid dia. Dia kata sekiranya engkau merasakan diri engkau lebih daripada orang lain, sekiranya engkau merasakan diri engkau itu lebih daripada orang lain, maka 60 tahun amalan kamu akan tertolak dengan sendiri. Ini yang beberapa hal kita paling takut. Sebab ada sedikit, secebis perasaan, aku baik daripada dia. Aku lebih pandai daripada dia. Aku lebih cerdik daripada dia. Aku lebih alim daripada dia. Habis. Aku lebih banyak amalan aku daripada orang lain. Habis. Aku dengan jiran aku, mesti lebih aku. Habis. 60 tahun. Ini yang paling kalau kita paling takut. Itu membesarkan diri. Takabur. Al-Mutakabbir ini siapa yang ada? Sifat Fir'aun dan sifat Qarun. Fir'aun dan Qarun. Yang rasa diri dia lebih daripada orang lain, lebih daripada Allah Ta'ala, lebih daripada Tuhan. Kerana dia mengaku dia Tuhan. Jadi kita pada hari ini minta tolong supaya tarbiyahkan diri kita, mohon dengan hidayah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tarbiyah dan didik hati kita supaya kita tidak merasa kita ni lebih pada orang lain. Sekiranya kita berkhidmat dan bertanggungjawab atas diri kita, ialah sekiranya kita ada rasa tanggungjawab kerana itu adalah tugas kita dengan masyarakat. Seperti imam contohnya. Kalau imam ni, dia tak boleh lagi dah. Sebab dia telah menerima jawatan yang besar itu daripada Al-Sultan Kelantan. Imam ditauliahkan oleh Tuanku Sultan. Dan Tuanku telah meletakkan tanggungjawab dia, melantik imam bertanggungjawab. Mewakili 10,000, 5,000 rakyat dalam kawasan dia. Dan dia bertanggungjawab. Imam, ustaz, ketua mukim, penghulu, penggawa, ini mereka yang bertanggungjawab. Dan bukan dia nak membesarkan diri, tapi tanggungjawab dia menegur orang lain. Sebab itulah kalau kita nak menegur orang lain, kita jumpa imam, biar imam yang tegur hari Jumaat. Imam, saya nak tegur lah sikit. Ada nak orang semayang ni tak betul lah imam. Jadi kita kena jumpa imam lah untuk menegur orang lain. Jangan kita sendiri menegur. Apa dah nak tegur kawan, dia kata. Kenapa you nak tegur I? I lebih pandai daripada you. Dia kat macam tu. Saya belajar lebih tinggi daripada kamu. Kenapa kamu nak tegur saya? Tak boleh. Itu ego masing-masing. Sebab tu kita kena serahkan diri kita pada Allah SWT dan mengilhamkan benda itu kepada orang lain. Yang sifat yang keduanya, ujub, bangga diri. Ini. Sebab tu saya kata, kejayaan manusia untuk meletakkan diri dia bertakwa atau tidak dalam muka bumi ini ialah bermulanya kejayaan orang beriman itu bermula ni dengan penyucian jiwa. Sifat pertama tadi, jangan ada lah. Takabur tadi. Takabur ini ada sifat Qarun dan Fir'aun.
Haji Fauzi dan Abang Ghani. Haji Fauzi orang Pencet. Abang Ghani orang Pencet. 60 tahun. Jadi nak cari kawan-kawan supaya dapat kita usrah keluarga kembali, mengikat tali silaturahim kembali untuk menghidupkan perasaan keluarga dan silaturahim, bukan nak menunjuk pandai dan bukan nak apa nama ni, bukan nak memandai-mandai orang kata. Betul tak Haji Fauzi? Tak. Maknanya kita nak mewujudkan suasana kekeluargaan, usrah yang baik pada diri kita. Pada hari ini. Jelas ke suara apa tu? Okey. Jelas? Jelas? Clear. Jelas ke tak je ni? Jelas. Jelas. Kena respon juga lah. Agak. Nenek. Jelas tak? Dia Puan Nora ada Jelas. jelas Okey. Puan Nora di Sabah. Puan Nora di Sabah ke? Di KL. KL Macam Sabah. Kat KL okey lah. Yang keduanya sifat ujub, bangga diri. Ini satu sifat yang tidak baik juga dari diri kita. Kalau nak jadi mukmin, orang beriman yang sempurna, yang berjaya dunia akhirat, jangan ada perasaan bangga diri. Bangga diri ni banggalah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita bangga? Kerana kita duit banyak. Nah, tengok pagar rumah aku saja pun habis 200,000 dia kata. Buat pagar saja, pintu gerbang rumah aku ni 200,000 misal kata. Mau tak bangga? Tengok. Dengan istana negara sama besar. Pintu pagar aku misal kata. Tengok. Siapa yang rumah yang paling besar dari sekarang kampung ni? Di kawasan kita ni? Rumah Haji Fauzi misal kata. Tengok. Orang kaya baru ataupun orang kaya lama. Dah. Orang kaya asal kata. Ini sifat bangga diri. Tengok anak aku semua, 10 orang. 10 orang tu semuanya doktor. Semuanya doktor. Semuanya kaki tangan kerajaan misal katalah. Ini satu benda yang boleh membanggakan diri. Sifat bangga tu perlu ada. Ataupun sentiasa ada, tetapi jangan menunjuk-nunjuk dah kebanggaan kita tu. Kahwin tak apa dia kata. Kahwin anak 10 orang. Semua cikgu doktor belakang. Kahwin tak memang dah. Tak boleh macam tu. Tak payah sebut benda tu, orang dah tahu. Dan tak payah ulang benda tu, orang dah tahu. Selalu ulang benda tu menyebabkan orang fed up dengan kita. Orang menyapa dengan kita. Akhirnya ini takkan jadi manusia yang bertakwa lah. Tuan-tuan, adik kakak sekalian, jangan ada sifat bangga diri dan menunjuk diri dan membesarkan diri. Sebab segala amalan yang tuan-tuan lakukan 60 tahun yang lalu dalam beribadah kepada Allah SWT tertolak dengan di akhirat atau nanti barulah kita tahu, mana amalan aku semua sebelum ni? Tak ada langsung atas timbangan ni. Rupanya tertolak dengan sendiri. Kerana tadilah sifat kebanggaan dan ujub tadi dalam diri kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah, riak, sifat riak. Suka menunjuk-nunjuk. Tuan-tuan, pergi masjid pun masih lagi ada sifat yang menunjuk-nunjuk. Apatah lagi di luar daripada masjid. Tak perlu tunjuk kita orang kaya. Dan buat kerja pada hari ini ikhlas pada Allah Taala itu hanya Allah Taala saja yang tahu. Kalau kita ada reason, contoh kata alasan kita bawa Mercedes harga 1 juta lah pergi masjid. Apa tujuan kita dengan Allah Taala? Allah Taala tahu ke apa tujuan kita? Bawa kereta 1 juta, harga 1 juta pergi masjid tu bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi nak memberitahu kepada, contoh kata nak dakwah dan tarbiyah orang lain, supaya melihat bahawasanya orang Islam juga mampu berada di tahap seperti mana orang bukan Islam yang kaya raya. Nampak? Sekiranya niat itu betul dengan Allah Ta'ala, dia nak dakwah dan tarbiyah orang Islam juga supaya apa? Supaya orang lain juga
berusaha seperti mana beliau mencari mengukuhkan ekonomi orang Islam pada hari ini. Seperti mana kita tengok Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari, orang yang baik, sentiasa mengeluarkan zakat dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara, menyumbang kepada orang miskin, orang yang memerlukan macam Maidin. Mana-mana orang yang kaya jangan cuba menyamakan pukul rata lah, menyamakan semua tahap tu sama. Bukan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi kita ambil contoh yang baik. Tapi bagi mereka yang betul-betul nak menunjuk-nunjuk, bawa kereta 20 juta, pakai cincin harga 1 juta, pakai jam tangan pergi masjid sembahyang harga 24 juta, dan pakaian harga 2-3 ribu, kain sembahyang saja pun harga beribu-ribu, niat supaya nak menunjuk-nunjuk dan juga nak supaya orang tegur, kau beli mana baju ni? Kau beli mana baju telekong sembahyang ni? Jadi ni mahal ni, ini 3,000, dia tak ada duit, tak boleh beli, dia kata. Jadi tak boleh macam tu. Maknanya menunjuk-nunjuk, riak. Apa lagi sifat riak yang ada dalam diri kita? Riak lah, menunjuk-nunjuk. Kereta mahal, baju mahal, apa lagi yang ada pada diri kita? Tuan Haji. Kecantikan. Kecantikan. Ya. Rupa paras. Cantik, rupa paras. selamat pagi. Menunjuk-nunjuk juga. Lebih meriah dalam Islam, kalau orang cantik sangat, dia kena pakai purdah tu, Puan Nora. Puan Nora? Ya. Kalau orang yang cantik sangat-sangat, Kalau tutup tu. Macam siapa, kena pakai purdah lah supaya orang tidak mengurangkan fitnah itu di akhir zaman. Ya. Betul. Itu kalau agak perempuan, kalau lelaki lah, kalau handsome sangat kena. Kalau lelaki yang handsome sangat, kena pandai-pandai lah Haji untuk mengurangkan kehansoman dia. Kalau orang tengok sekarang ni, kalau dulu orang tengok sikit-sikit Fatah Amin lah, meletakkan dirinya, menyamakan kehansoman dia. Macam siapa lah di Malaysia ni, orang kata artis-artis yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat handsome tu, sehingga kan nak menunjukkan kecantikan kita tu pada orang lain, buat pembedahan plastik dan sebagainya, maka itu cara yang tidak baik lah, cara yang boleh mendatangkan pembatalan, terbatalnya amalan kita, sebab kita telah merasakan diri kita lebih pada orang lain. Jangan menunjuk-nunjuk lah. Maknanya sifat rendah diri itu mungkin terletak pada diri kita, cara kita menjelaskan kepada orang lain bahawasanya saya sebenarnya merasakan sangat kekurangan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang betul-betul ada sifat kesempurnaan. Saya banyak lagi kelemahan, mungkin sedikit Allah Ta'ala memberikan kelebihan pada rupa para saya, tapi saya anggap dan saya harap tuan-tuan jangan melihat kelebihan itu adalah satu kelebihan kepunyaan diri saya yang mutlak. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Mana penjelasan gitu itu. Kalau kita tidak bisu lah, kalau kita bisu kita guna bahasa isyarat. Nah, gitu. Masing-masing ada cara untuk penjelasan itu, untuk menampakkan bahawa kita tidak menunjuk-nunjuk. Itu dia. Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan hujah pada diri kita. Ada fikiran, ada akal, ada mulut, boleh jelaskan kepada orang lain supaya jangan salah anggap tentang diri saya. Begitu. Yang keempatnya ialah hubbul mal, iaitu kesempurnaan penyucian jiwa ini, keimanan kita kepada Allah Ta'ala ialah orang yang sentiasa meletakkan cinta harta itu adalah tempat yang terakhir dalam diri kita. Tapi jarang manusia di dunia ini yang tidak sayangkan harta. Tak ada. Di kalangan kita ni tak ada. Sifat korun ni mesti ada semua. Nak menambah-nambah harta itu mesti ada. Perasaan nak mengurangkan tu tak ada. Nak menambah ada. Sedekah tu kurang lah. Sebab benda yang paling kita sayang dalam dunia ini ialah duit. Orang perempuan sayang dia kepada emas.
Orang lelaki sayang dia kepada harta, kereta dan sebagainya. Misal kata, duit lah duit. Apa ni dengan kata lainnya duit. Manusia semua sayangkan duit. Termasuk siapa-siapa saja yang meletakkan hubbul mal itu. Kecintaan pada harta itu yang pertama dalam diri dia. Sebab benda yang paling kita takut sekali nak mati ni ialah kerana nak tinggalkan duit lah. Nak tinggalkan harta. Betul tak Haji Fauzi? Sebab Haji Fauzi baru pencen dapat RM500,000 misal kata. Isteri baru pencen dapat RM500,000, RM1,000,000 dalam akaun. Macam mana nak tinggal duit ni baru saja dapat ni dia kata. Kena COVID nanti macam mana? Minta jauh lah daripada tu. Maknanya aku tak nak keluar daripada rumah sebab aku tak merasa lagi duit RM1,000,000 yang aku dapat. Sebab dah berapa lama, 60 tahun aku bekerja. Ni hari ni baru rasa biar duduk dalam akaun tu yang bergerak-gerak. Misal kata. Tetapi dengan tarbiyah dan hidayah Allah Ta'ala, maka datanglah sedetik hati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur dengan nikmat aku, kata Allah, nescaya aku tambah lagi, kata Allah. Tambah. Bersyukur macam mana? Berkongsi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kepada orang lain. Sedekahlah. Tengok orang miskin, orang fakir, ibu tunggal, anak yatim, orang yang tidur bawah jambatan, orang yang tidur bawah kolong masjid, orang tidur macam-macam lah cara kita. Nak mengurangkan cinta kita pada harta. 1/3 ataupun 1/10, 1/100. Sumbangan aku, duit pencen aku kepada Baitul Mal ataupun Asnaf. Cari sendiri Asnaf. Kita tak percaya kepada agensi. Cari sendiri Asnaf. Turun rumah ke rumah. Turun. Saya jumpa macam-macam apabila kita turun di lapangan. Kita jumpa rumah yang sangat-sangat miskin, sangat-sangat dhaif. Apabila hujan, dia dan anak-anaknya berada dalam keadaan kebasahan dan kesejukan. Saya pernah jumpa macam ni. Ini cara dia. Bercakap banyak pun tak guna. Turun ke lapangan, tengok. Seperti mana Abid Liu tu turun. Abid Liu, walaupun dia dapat RM1,000,000 satu hari, misal kata, pendapatan dia. Tapi selaras dengan macam mana dia dapat RM1,000,000 satu hari? Kerana dia telah membelanjakan RM500,000 satu hari. Ataupun RM800,000 satu hari. Berbaloi ya dia dapat pendapatan RM1,000,000 satu hari pun misal kata. Dan kita dapat RM1,000,000, kita bahagikan 1/100 daripada pendapatan kita itu kerana untuk mengurangkan kasih sayang kita pada harta tadi. Sebab tu saya kata, ramai manusia yang bercita-cita, ramai jenazah-jenazah yang telah meninggal, mayat-mayat, roh-roh, jasad-jasad yang meninggal dalam kubur sana. Ramai yang bercita-cita dengan Allah SWT, sekiranya Allah Ta'ala memberi hidup kembali kepada dia. Satu perkara je yang dia nak buat ialah bersedekah. Hanya orang yang telah mati sahaja tahu nilai bersedekah itu besar di sisi Allah SWT. Tak guna tuan-tuan. Sebab dah jadi arwah. Dapat harta kepada anak-anak. Anak-anak bagi pusaka. Anak-anak membina pula. Kekayaan bukan membina. Sedekah misal kata. Kalau anak-anaknya macam kita juga, yang sayangkan harta sebelum kita meninggal, akhirnya tolonglah sedekahkan aku, sedekahkanlah harta aku tu. Kita nak paksa orang hidup supaya sedekah. Orang tak dengar dah. Masa ni lah kita nak sedekah. 1/100 je pun. 1/10 je pun. 9/10 masih ada. Kalau RM1,000,000, mana RM10,000. RM20,000, 2.5, 2.5, RM25,000 daripada RM1,000,000. Misal kata, nak seribu daya, tak nak seribu dalih, macam-macam alasan yang kita buat. Akhirnya sekali, apabila kita dah jadi arwah dalam kubur, siapa pun tak boleh tolong kita kecuali anak-anak kita sahaja dan amalan kita. Tuan-tuan. Itu antara hubbul mal, cintakan harta. Duit macam masih ada lah. Adalah 200-300 ribu, adalah RM1,000,000 sebagainya. Wanara di KL, mungkin orang kaya.
Haji Fauzi orang bawa lepas pencen, Haji Ghani lepas pencen, maknanya orang ada duit lah. Maknanya semua di kalangan kita ni orang berduit. Tetapi bukan itu supaya semua duit kita yang ada tu kita nak supaya dermakan. 1/100 je pun. 1/10. Maknanya kita masih kaya. Dah, Haji Ghani. Ada Ya. 1.100.000 bagi, ada 900.000 lagi. Ada miskin ke kita? Tak. Ya. Tak miskin pun. Malahan. Kata Allah tadi, la azidannakum. Nescaya aku akan tambah. Sebab apa? Inna Allah la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Apa dia kata tambah, insya-Allah dia akan tambah. Kenapa? Anak-anak kita berjaya. 6 orang, semua berjaya. Dapatlah berapa ribu sebulan. Kalau anak-anak bagilah. Kalau anak-anak dapat bagi 200 sebulan, dah 10 orang 2,000. Kalau 500 sebulan, dah 10 orang 5,000. 5,000 masuk kita. Misal kata, apa yang kita buat sebelum ni? Kerajaan ambil tanah kita. Tak semena-mena kerajaan ambil tanah. Contoh kata di kawasan Lemal ni, semua jutawan. Sebelum ni tak pernah berfikir pun orang-orang di Lemal, di kampung Lemal, Pasir Mas ni, dapat durian runtuh, kerajaan ambil jalan, ambil sedikit tanah mereka dan bagi imbuhan berjuta-juta. Sampai 10 juta seorang pun ada. 3 juta seorang pun ada. Siapa yang sangka inilah la'azidannakum. Hasil daripada sedekah kita kepada Allah, kepada orang yang memerlukan. Tuan-tuan, la in syakartum la'azidannakum. Pegang sini. Insya-Allah Allah Taala akan memuliakan kita dengan menambahkan lagi darjah kita. Seperti mana Ebik Liu. Beratus juta. Sampai ke Palestin dia pergi. Sampai ke Palestin dia pergi bagi sumbangan. Kita dekat kampung kita pun kita tak bagi. Macam mana nak cakap tentang iman? Macam mana nak cakap tentang takwa? Macam mana nak cakap tentang penyucian jiwa? Kerana kita masih lagi sayangkan harta. Situ. Yang keduanya, yang seterusnya kelima, hubbul jah. Iaitu cintakan pangkat. Berebut-rebut nak naik pangkat cepat. Shortcut. Jadi tak nak naik kerana apa kata? Time base. Macam orang ramai tak nak. Nak berebut shortcut. 4 tahun dah naik 52 misal kata. Maka macam-macam kita buat. Untuk mencapai matlamat kita tadi, macam-macam kita buat. Nampak? Haji Fauzi dan Haji Ghani tahulah macam mana mereka berada dalam sistem perjawatan dahulu. Macam-macam orang buat lah. Mesti ada sikap macam ni. Jangan kita jadi macam tu. Seolah-olah saya tengok orang yang keluar daripada solat jenazah tu. Contoh kata di kampung ni masih lagi orang panggil solat jenazah ramai-ramai 100 orang, 200 orang. Lepas main jenazah tu, rumah tu sempit je, pintu sempit. 100 orang nak keluar berebut-rebut dalam masa yang sama. Mana berpusu-pusu di depan tu menyebabkan kesesakan berlaku. Mana berebut-rebut nak keluar ataupun kita dah rasa pening dah. Macam mana orang berebut nak naik pangkat? Kita nampak macam-macam orang buat. 100 orang yang berada dalam tempat kerja, semua nak merebut tempat untuk naik pangkat. Macam mana berlaku? Tuan-tuan faham sendirilah. Macam mana cara dia nak mengangkat diri dia, macam mana cara dia nak menjatuhkan orang lain untuk menaikkan diri dia. Ini semua fenomena yang berlaku dalam perjawatan. Jadi kita tak payah cakap lah. Perjawatan dalam kaki tangan kerajaan pun sudah pening, apatah lagi perjawatan dalam negara, kepimpinan negara. Kita tak payah sebut lah. Masing-masing semua nak duduk di tempat yang tertinggi, itu hal dia. Sebab tu saya kata, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri engkau dan keluarga engkau dari bakaran api neraka. Barulah kau tak keluar daripada rumah kau sendiri. Bercakap tentang iman dan takwa ni, tak payah sebut tentang orang lain. Sebut pada diri kita. Cuma sekarang ini kita tak nak jadi pada orang seperti mana orang lain yang telah merosakkan diri dia. Bagaimana cara untuk kita kawal diri kita sampai pintu pagar kita je. Jangan keluar daripada pintu pagar orang lain. Nampak? Selamat diri kita dan keluarga kita. Selesai masalah. Maka kita terbiah diri kita, kau jangan sentuh pasal orang lain. Itu. Ini tak. Lepas terbiah, lepas kuliah, call terus lah. Kau dengar tak
Aku dengar apa ni, anak aku ni tu dah bercerai. Apa dah, dah bercerai, baru je kahwin. Misal kata, ini benda yang berlaku. Nak korek sangat rahsia orang. Nak tahu cerita sensasi kenapa dia bercerai. Kan baru kahwin. Apa pasal dia bercerai? Nak suka sangat nak ambil tahu pasal perceraian orang lain. Akhir sekali apa yang berlaku pada rumah tangga kita? Sebab suka sangat ambil tahu pasal rumah tangga orang lain. Nampak? Jangan sibuk sangat hal orang lain. Jaga diri kita dan jangan cintakan harta, jangan cintakan pangkat tadi, sehingga kan kita cari jalan bagaimana untuk mengangkat diri kita dan menjatuhkan orang lain. Jangan. Orang nak buat kita tak apa, jangan kita buat orang lain. Situ. Tuan-tuan. Yang seterusnya, cinta kepada kemasyhuran. Suka masyhur. Kalau orang Kelantan panggil soho lah. Soho ataupun lapa soho. Aja ni. Glamour. Nak glamour. Nak suruh glamour, nak suruh orang kenal belakang. Mudah ya saya kenal belakang. Boleh gak masuk dalam TV gak pembicaraan dalam TV3. Maka soho lah. Seperti semalam kes kes dadah di Pasir Mas. 2 juta dadah dirampas oleh orang oleh polis terhadap orang Pasir Mas. Sebab kita sempadan, dekat dengan sempadan, senang senang untuk memasukkan untuk seluduk apa sahaja seluduk. Tuan-tuan, apa ni, cinta kepada kemasyhuran ni tak payahlah. Kita bukan artis, kita bukan selebriti, kita bukan orang yang mengejar glamour, orang nak mati dah pun. Yang ada dalam ni saya tengok umur 60 tahun ke arah nak menuju gerbang satu dunia yang lain, itu dunia kubur, dunia barzakh, alam barzakh. Tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang penuh dengan binatang bisa, tempat yang panas, tempat yang sunyi. Kesunyian kita dalam kubur nanti akan diserikan, dicahayakan oleh bacaan Al-Quran kita, amal ibadah kita, sedekah kita. Ini perkara yang orang pencim macam kita ni. Kita masuk alam barzakh, alam kubur nanti, apa perkara yang kita boleh bawa? Bacaan Al-Qurannya dengan penuh bertajwidnya, penuh makhraj yang baiknya, penuh dengan tata tertibnya, penuh dengan ini benda yang kita kena fikir. Belajar kita, kuliah agama, kuliah Quran, kuliah apa lagi? Kuliah tafsir, kuliah bahasa Arab. Ya, kita boleh tambah keimanan kita pada Allah Ta'ala. Itu antara amalan yang perlu kita buat pada hari ini. 60 ni tuan-tuan, bila-bila sahaja akan dipanggil oleh Allah. Subsidi. Subsidi. Tuan-tuan, ini adalah ihsan yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya bertaubat. Ini jalan yang Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Ini masa untuk Allah Ta'ala beri masa kepada kita untuk bertaubat. Bukan nak bicarakan hal-hal yang saya sebut tadi. Cintakan kemasyhuran. Tamak dengan harta lagi. Adik-beradik berebut, berbalah. Tak pandai nak berbincang dengan cara baik. Tak pandai nak mencari penyelesaiannya dengan cara keadilan. Apabila tamak pada harta pusaka, maknanya tidak ada toleransi. Tolak ansur tak ada. Macam mana nak beri keadilan kepada adik-adik kita tentang harta pusaka? Carilah jalan. Kalau anak lelaki 2/3, anak perempuan 1/3, itu yang telah dilunaskan oleh Al-Quran, faraid. Tetapi masih lagi boleh dibincangkan. Tak nak bagi adik-adik perempuan ni masa muka, maka cari jalan. Aku dah guna faraid, tetapi dalam masa yang sama berbincang pula dengan adik-adik lelaki macam mana supaya adik-adik perempuan rasa tidak kecil hati. Sedekahkan balik supaya jadi sama. Kalau 100,000 lelaki, 50,000 perempuan, contoh kata, maka akhir sekali adik-adik lelaki pula kongsi sama-sama, jadikan semuanya sama rata. Misal kata, dah terima dah faraid tadi, tapi tengok ada yang miskin, ada yang kurang pada kita, ada yang sakit hati, ada yang sedih.
sekaranglah bincanglah cara keadilan. Sebab benda ni bertetap pada diri kita. Kita yang buat dia untuk meletakkan diri kita ni tamak ke tidak. Tapi 100,000 dengan 50,000 takkan orang nak 50,000. Mesti nak 100,000. Betul tak Haji? Nah, sejuta dengan setengah juta macam mana? Mesti nak sejuta. Mudah faham. Nak lebih lagi lah. Mudah faham. Nak lebih lagi. Ya, Sebab ya. kalau pasal ni aku nak pertahankan faraid. Tak ada. Aku nak pertahankan, ini hak aku. Mana tak ada toleransi langsung. Bukan Allah Ta'ala buat faraid itu untuk kita terus berkeras hati kita, tak ada. Ada kat jalan dia. Tapi maklumlah kita ni rambut sama hitam. Kalau 10 orang lelaki, 10 orang ni kalau semuanya baik, semuanya ada toleransi, bolehlah. Toleransi, kalau tak ada toleransi, teruslah terima faraid tu. Tapi yang miskin tu tak miskin lah. Adik-adik kita yang miskin, yang tak kerja misal kata, sangat-sangat susah kan. Tengok keadaan. Nah, kalau semuanya dah makan gaji, semua tak ada masalah lah kan. Sebenarnya hubbus syahwat, cinta kepada nafsu. Cinta pada nafsu. Lepas pencen, kahwin 2, 3. Haji Gani kahwin 2, Haji Fauzi kahwin 2. Haji Andah ada bini 2, nak kahwin 3. Lepas pencen. Itu sangat bagus. Tetapi tengok kemampuan pula. Jadi ramai di kalangan keluarga saya pun ramai yang kahwin. Lepas umur 60 dia pencen, kahwin 2. Dapat anak. Sebelum tu tak dapat anak. Dia kahwin seorang je. Sampai pencen, lepas pencen baru dia kahwin. Baru dapat anak 4 orang. 3 tahun, 4 tahun dia meninggal. Tinggal anak 4 orang. Jadi sial juga. Umur 60 tahun baru nak kahwin. Anak kecil-kecil umur 64 dah meninggal, tinggal anak 4 orang. Akhir kali susah juga. Jadi kalau nak kahwin sekarang lah. Yang tak dapat anak tu lah. Yang dapat anak tu tak payahlah. Yang tak ada anak tu. Yang tak ada anak pun, kalau tak nak kahwin pun tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan rezeki dia. Dia tak ada anak, Allah Ta'ala uji dia. Mungkin satu hari nanti di akhirat, dia ada rezeki dia. Ini semua ada pro and kontra dia. Lelaki memang suka, perempuan memang marah tajuk ni. Tak payah bincang. Tapi cinta pada nafsu ni, cinta pada nafsu, walaupun dia dah tua, tapi nak lagi. Walaupun umur 70, masih lagi nak. Umur 80, masih lagi nak. Pakai baju apa? Macam Mahmud Jun. Mahmud Jun pakai baju seluar Yankee tu, umur 80. Buat apa? Itu dah tak sedar diri. Itu maknanya nafsu tu muda sama. Rambut tu sentiasa beli dia punya spray hitam tu. Nafsu kuat sama. Muda sama. Cinta pada nafsu ni, umur 80 masih rambut hitam. Kau buat macam mana? Aku beli spray. Tak boleh. Ini semua orang yang cinta pada nafsu. Orang ni hati dia kotor. Hati dia kotor, hati dia sangat-sangat kotor. Kerana umur 70-80 masih lagi cintakan nafsu. Sepatutnya ini duduk di tikar semayang lah. Kalau kita tak ada, kalau kita dah kematian isteri, tak apalah nak kahwin umur 40. Kita 80, kahwin umur 30. Kahwin dapat anak lagi pun tak ada masalah lah. Sebab kita dah tak ada isteri. Tapi kalau masih ada isteri, sama-sama ada isteri, tak payahlah umur 70-80. Buat apa? Kita ada satu rumah, tiba-tiba nak jadikan 2 rumah. Menyusahkan kita. Jadi kita yang dah tua, belum mati, kita dah mati. Kenapa? Otak kita dah jam. Macam-macam lah kecelaruan. Saya tak tahulah orang poligami pada hari ni yang mana boleh buat kebaikan. Kalau kita betul-betul ada duit banyak, 100,000 sebulan masuk, 50,000 sebulan masuk, tak apa. Kalau duit tak ada, setakat ciput-ciput je gaji, tak payahlah. Menyusahkan, menghancurkan institusi keluarga. Sebenarnya hasad degil. Hasad degil, sifat yang ke-9 yang perlu kita buangkan dalam diri kita. Kalau saya cakap 10 sifat ini, sekiranya ada satu pun telah merosakkan amal ibadah kita. Apatah lagi sifat hasad dengki. Dengki ni tak boleh tengok orang lebih pada kita. Jiran buat pagar baru, kita rasa nak marah.
rasa kurang sedap melihatnya. Jiran tukar kereta baru, jiran tukar sofa baru, kawan kita anak dia berjaya, kita tak berjaya, anak kita lepas universiti tak boleh kerja, anak orang lain tak keluar universiti lagi dah dapat kerja. Macam-macam hasad dengki yang kita ada. Macam-macam perasaan susah hati kita bila orang lain lebih pada kita. Kenapa? Sebab kita selalu tidak berlapang dada dengan kesenangan orang lain. Allah Ta'ala telah memilih kawan kita, memilih jiran kita itu ada kelebihan. Seperti mana Abid Liu ada kelebihan. Jangan dengkikan dia buat kebaikan. Sepatutnya kita doakan. Jiran kita itu baik. Alhamdulillah, bagus. Aku nak jadi macam ni juga macam mana? Kau tolong ajar kat aku. Itu cara dia. Ini tak. Alah. Anak orang berjaya tak boleh tengok anak orang berjaya. Kerja kerajaan pun belum tentu senang. Macam-macam lah dia cakap supaya hati dia ni tak boleh tengok orang senang. Alah, kahwin orang muda berapa sangatlah kan. Jiran dia kahwin orang muda, tak boleh ke? Apa lagi? Yang kelebihan yang ada pada jiran kita itu menyebabkan kita ni, alah, kereta Malaysia je pun dia beli baru tu, bukan kereta import pun. Aku kereta import. Maknanya tak boleh senang lah tengok. Apa lagi yang tak boleh senang tengok? Yang ada pada orang lain. Hasad dengki yang Haji Fauzi selalu ada. Dengki. Kalau tengok orang. Orang kahwin muda. Ini satu benda yang orang kahwin muda ataupun kahwin dua. Aku gila lah dapat kahwin dua. Sebab apa ni, jiran aku tu asyik tambah bini je. Aku ni bila nak tambah bini? Sebab aku takut bini. Yang dia tu tak apa, dia tak takut bini. Gaji dia 30,000, 40,000 sebulan. Kita 5,000 sebulan tak payahlah. Nak bayar biaya air pun lepas, tak lepas je. Tak payah. Haji Rani macam tu lah. Haji Rani pun. Sebab ini setengah orang tu ada hasad dengki terhadap kejayaan orang lain dari sudut lain. Naik pangkat. Kejayaan orang dapat APC. APC ni selalu. Kalau kita penjawat awam ni. Kenapa dia ni selalu dapat? Takkan aku ni tak boleh dapat. Aku pun bekerja juga. APC. Tak tahulah macam mana orang dapat APC setiap tahun orang yang sama. Ataupun setiap selang orang yang sama. Ini jadi bos pun kena pandai-pandai lah. Kan? Pilih-pilih lah. Kalau betul-betul orang tu bekerja, bagi je. Tak ada masalah. Tapi kalau bagi kepada orang yang tak bekerja, orang dengki lah. Nah, itu. Hubbud dunia, cinta ke dunia, tak nak mati. Saya nak tanya Haji Fauzi dengan Haji Rani. Haji Rani nak mati umur berapa? Haji Fauzi nak mati umur berapa? Tu salah cetumah tu. Saya ni bukan nak ambil kerja Malakil Maut. Tapi kalau lah soalan Malakil Maut tu tanya, Haji Fauzi, kau nak mati umur berapa? Umur berapa? Berapa? Payah tu. Umur dia kita nak yang terbaik lah. Masa tu kemuncak amalnya bagus, semua comel. Seluruh Tuhan lah. Lagu tu lah. Jawapannya ialah tak nak, semua orang tak nak mati. Ya, betul. Hanya tahun berapa nak mati? Minta maaf lah, saya tak nak mati. Itulah jawapan daripada manusia. Tapi tiba-tiba, sedar tak sedar, kita sudah berpisah dengan alam dunia. Seluruh Tuhan lah. Nabi Muhammad pun dah masuk dah. Dia tak tahu nak bagi berapa umur dia nak mati. Ada. Semua manusia tak nak mati. Tak mati Tak nak mati. Sebab apa? Sebab sayang kan, baru je dapat BT sejuta. Tak sempat lagi nak beli. Nak beli sayang. Yang ada dalam akaun tu nak membeli sayang. Nak sedekah sayang, nak beli sayang. Kalau boleh nak rasa segala-gala nikmat dunia ni, belum lagi saya rasa. Apa dia? Maknanya banyak benda lagi lah yang kita belum rasa. Yang kita rasa sayangkan dunia. Hubbud dunia. Aku tak nak mati. Tapi tiba-tiba sedar-sedar je, kita telah dimandikan oleh anak-anak kita. Sedar-sedar kita telah dikafankan. Sedar-sedar kita sudah berada di alam barzakh. Sedar-sedar buka je mata, Munkar dan Nakir sudah datang di tepi kita. Habis cerita. Ini perkara yang sangat-sangat
Dan benda akan berlaku pada diri kita. Sedar tak sedar je, aku dah berada kat sini rupanya. Masya Allah. Habis dah lah aku. Tak sempat dah lah aku. Semua dah fikir tak sempat. Jadi tuan-tuan, itulah muhasabah kita pada hari ini. Sebelum kita dimatikan, biarlah kita mati dahulu. Macam rasa diri kita sudah mati. Sebelum kita dimatikan, rasalah diri kita sudah mati. Sebelum kita dikapankan, rasalah diri kita sudah dikapankan. Sebelum kita ditalkinkan, lebih baik kita talkinkan diri kita sendiri dahulu. Sebelum orang talkinkan kita. Seperti mana sebelum orang sembahyangkan kita, kita sudah sembahyang. Begitulah tuan-tuan. Jadi mendahului segala-galanya 10 sifat yang ada tadi. Takabbur, ujub, riya, hubbul mal, hubbul jah, hubbul syuhrah, sifat tamak, hubbul syahwat, cinta nafsu, hasad dengki, hubbul dunia, cinta dunia. Rasa besar diri, rasa bangga diri, sifat nak menunjuk-nunjuk, cintakan harta, cintakan pangkat, cinta kemasyhuran, tamak harta, cinta nafsu, hasad dengki, cinta dunia. Ini 10 perkara ini Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Nebuk Tapah pernah mentarbiah anak-anak muridnya setiap malam apabila baca sifat kitab tasawuf, kitab penyucian jiwa ni tuan-tuan. Dia pesan pada diri kita, carilah macam mana cara jalan untuk tarbiah diri kita, latih diri kita, didik diri kita supaya 10 sifat tadi tidak ada pada diri kita. Walaupun sifat itu sudah ada, walaupun ada sikit-sikit, longgarkan dan keluarkan sikit-sikit. Berusaha. Kita kena berazam, berniat. Tak ada niat langsung, tak boleh juga. Pada hari ini, tuan-tuan yang berada dalam kumpulan yang mendengar pada hari ini telah dipilih oleh Allah SWT, telah ditarbiahkan oleh Allah Ta'ala dan telah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala supaya nak mendengar. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingatilah sesama kamu. Sesungguhnya ingat memperingatkan sesuatu ini adalah manfaat bagi orang yang beriman. Memang kena peringat. Sebab itulah ibu bapa kita setiap hari, setiap pagi akan bersarah atau berletih satu benda yang sama je setiap hari. Cikgu di sekolah setiap minggu, setiap hari Ahad dalam perhimpunan akan berletih ayat yang sama. Imam pun berletih ayat yang sama di masjid. Ittaqullah, ittaqullah. Ayat yang sama saja. Kenapa kita perlu tarbiyah, perlu hari Jumaat, perlu nasihat? Ad-dinun nasihat. Agama ialah nasihat. Tak ada nasihat, tak ada agama. Orang yang tak nak dengar nasihat, maka orang itu tak nak agama. Susah je masalah. Terima kasih kepada orang yang suka menasihatkan saya. Terima kasih ada orang lagi yang suka nak nasihatkan saya. Alhamdulillah. Masih lagi Allah Ta'ala mencampakkan peluang diri kita menerima nasihat. Kalau kita tuli, hari ini Tuhan dah tarik ke telinga kita. Tak dengar, pekak. Maka kecillah dunia kita. Orang yang ada telinga, orang yang tak ada telinga, dia merasakan nikmat besarnya nikmat. Orang yang ada telinga. Sebab kita tak rasa besar nikmat telinga ni lah. Sebab itulah kita tak rasa nikmat telinga tu ada. Tuan-tuan. Jadi apa yang kelebihan pada diri kita pada hari ini, anggaplah itu adalah pemberian Allah supaya kita gunakan kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam wajib ada kesalahan dan dosa. Dan kesalahan dan dosa itu perlu bertaubat. Itulah orang-orang yang cerdik di dunia. Orang yang cerdik, kata Nabi, adalah orang yang sentiasa ingatkan mati. Walaupun tak nak mati. Walaupun tak nak mati, tapi sentiasa ingatkan mati. Kan? Haji Muhammad saya tak tahu duduk di mana. Dia berasal di mana dan berapa orang isteri yang dia ada. Kalau dia ramai isteri, lagi sayang nak tinggalkan dunia. Kalau orang kaya baru atau kaya lama, masih sayang untuk tinggalkan dunia. Itu kalau isteri baik Ustaz. Ustaz, isteri baik saya lah. Dia asyik bergaduh ya kan. Isteri ramai asyik bergaduh. Payah juga. Gaduh.
Gaduh itulah apa ni warna-warni kehidupan. Masya Allah. Gaduh tu sebenarnya Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita. Sebab apabila kita bergaduh mesti kita ada sifat nak minta maaf dan memaafkan orang lain. Cobaan. Itu kelebihan orang yang ada bini ramai. Sebab dia bergaduh, sentiasa ada dosa dan memaafkan itulah satu pahala yang besar. Mana ada Kadang-kadang orang yang ego, dia tak nak minta maaf. Orang yang ego, orang yang ada ego dia tinggi, dia tak nak minta maaf dan tak suka memaafkan orang lain. Kata Fadilah Khamsah, Dr. Fadilah Khamsah, macam mana kita nak mendapat kejayaan dan mati dalam keadaan yang syurga, Allah Ta'ala buka pintu syurga setiap malam pada kita, ialah orang yang sentiasa memaafkan orang lain sebelum dia tidur. Sebelum kita tidur, dia kata, jadikan diri kita, latih diri kita, orang yang sentiasa memaafkan orang lain, walaupun orang tak minta maaf dengan kita. Macam mana tu? Maknanya itulah tarbiyah diri kita. Walaupun orang tak minta maaf kita, aku dah lama maafkan. Aku memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap aku. Biarlah orang lain tak nak maafkan apa kesalahan aku kepada orang lain. Ini satu kata-kata yang sangat-sangat memberi motivasi kepada kita. Macam mana untuk Allah Ta'ala membuka pintu syurga pada kita? Kerana kita sentiasa bermurah hati memaafkan orang lain. Habis kita. Itu pun sedekah dah tu. Sedekah kemaafan kepada orang lain walaupun orang tak minta. Jangan bagi sedekah kepada orang yang minta aja. Orang yang tak minta sedekah pun bagi je. Sebab dia susah. Ni orang minta pun belum bagi. Tak nak bagi pun. Lagilah orang tak minta lagi tak bagi. Jadi tuan-tuan fikirlah sendiri macam mana kesempatan Allah Ta'ala berikan pada kita pada hari ini. Dulu rambut kita dah hitam, sekarang ni putih segala-gala. Pun masih lagi tak sedar. Tak sampai lagi tahap penghayatan terhadap kematian kita sendiri. Bagaimana kita nak menyambut hari kematian kita sendiri? Macam mana? Kita tengok Siti Sarah yang mati sehari dua baru ni pun kita rasa sedih sangat-sangat dah. Sebab dia mati dalam keadaan melahirkan anak dan juga berpisah dengan anak-anak dia, tak sempat nak tengok. Sebab selebriti, semua orang rasa simpati lah sebab orang yang dikenali kan. Bagaimana orang yang tidak dikenali yang mati, yang tidur di bawah jambatan, yang mati dalam keadaan anaknya demam panas, anaknya tak ada kesihatan, tidur bawah jambatan, tidur dalam keadaan kesejukan. Jadi itu rezeki Siti Sarah kerana Allah Ta'ala mengangkat dia, darjat dia kerana kemurahan hati dia. Mungkin banyak benda yang baikkan dia walaupun dia artis, yang kita tak nak nampak apa amalan yang sangat-sangat baik yang dia pernah buat semasa hidup dia walaupun dia artis. Walaupun kita ni bukan artis tapi tak ada benda yang kita buat yang Allah Ta'ala boleh angkat darjat kita. Jadi kita fikirlah situ. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum nara, dan jaga jiran-jiran kita yang susah. Macam mana sembahyang kita nak diterima? Kadang-kadang sembahyang yang tidak diterima oleh Allah kerana orang yang jiran-jiran kita yang susah, yang nak makan tak boleh tidur pun kita tak ambil peduli. Akhir sekali di akhirat baru kita sedar kenapa Allah Ta'ala tidak mencatat amalan kita. Rupa-rupanya kerana keegoan dan kesombongan kita, tidak bertanya khabar kepada jiran-jiran kita yang boleh makan atau tidak tidur malam ni. Sebab tu lah orang yang lapar pukul 2-3 pagi pun dia tak tidur, tuan-tuan. Pemimpin pada zaman dahulu 2-3 pagi dia merayau-rayau, dia pergi rumah ke rumah dengar anak-anak kecil yang tak boleh tidur, anak-anak kecil yang sedang menangis kerana kelaparan, kerana dia pergi cari orang yang susah. Orang susah ni dia takkan cari kita, tuan-tuan, sebab dia malu. Kita kena carilah macam mana cara nak buat. Jangan kita berpeluk tubuh sahaja. Kematian ada di mana-mana. Walaupun kita tak kena COVID pun kita akan mati dalam rumah kita. Pakatlah cara macam mana supaya kita ada sumbangan walaupun sedikit untuk cari orang susah ni. Tuan-tuan, itulah yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab, pemimpin zaman dahulu. Walaupun dia garang, dia meraya-raya pukul 2-3 pagi, mendengar rumah-rumah orang yang miskin, orang yang tak boleh tidur, anak-anak yang menangis malam. Rupa-rupanya ramai lagi rakyat dia yang tak boleh makan, tidur dalam keadaan kelaparan. Dan dia pergilah menyantuni mereka, bawa beras tengah malam. Pukul 2-3 pagi, tuan-tuan. Hanya orang berjalan pukul 2-3 pagi saja.
dia boleh tahu kesusahan orang itu betul-betul susah atau tidak. Kerana pada waktu itu anak-anak yang kelaparan tak boleh tidur, tuan-tuan. Lapar susu, lapar nasi, lapar gandum dan sebagainya. Jadi kita buatlah cara macam mana sekalipun. Kita adalah khalifah dipilih oleh Allah. Walaupun khalifah dalam keluarga kita, khalifah dalam anak bini kita, khalifah kepada orang kampung kita. Dalam kampung kita pun orang benci kita kerana orang kata kita kedekut. Tak hidup masin, tangkai jering. Apa lagi? Orang kedekut ni, tak hidup masin. Orang kedekut ni, orang macam-macam lah. Orang bahasakan kita kerana orang nilai kita. Sebab tu kita pergi tanya orang kampung, apa orang cakap tentang aku? 10 orang responden, kita pergi cek. Kau pernah dengar tak orang kata-kata pasal dia aku? Kalau kau dengar benda yang tak baik, kau sampailah kepada aku. Kita kena pesan tu pada orang lain. Biarlah orang mengumpat ada diri kita pun. Tapi kita kena tahu apa persepsi orang terhadap kita. Aku ni bekerja pukul 8 pagi, balik pukul 10 malam. Jadi aku tak sempat nak bergaul dengan orang kampung, dengan masjid sebagainya. Ada apa-apa, tolonglah bagi tahu aku. Kalau orang minta sedekah derma, kau bagi tahu aku nak bagi. Pun tak apa dah, ini tak ada langsung. Tak boleh. Orang akan ada letakkan persepsi, kita kan kerajaan, baru lepas pencen, duit banyak. Maka tiba-tiba tak ada usaha pun dalam kampung kita. Nak berpakat. Kejiranan. Supaya berpakat, supaya boleh bantu orang kampung kita. Jiran-jiran kita yang tak boleh makan. Musim COVID ni, tuan-tuan. Saya berada di lapangan, saya sendiri turun di lapangan. Dan saya turun berjumpa dengan asnaf. Saya cari orang miskin dan saya jumpa macam-macam, tuan-tuan. Rumah dia buat daripada buluh pun ada lagi sekarang ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak pernah turun, tengok kesusahan orang, macam mana orang tidur dalam keadaan orang hujan. Kena hujan. Anak dia demam. Suami dia tak boleh kerja. Duduk rumah buluh. Besar reban ayam rumah dia. Saya tengok pun kadang-kadang saya rasa jatuh. Jatuhlah perasaan kita itu. Jadi jatuh air mata lah tengok kesusahan orang lain. Tak ramai lagi orang susah di luar sana, tuan-tuan. Untuk tarbiyah diri kita supaya janganlah kita ada sifat takabur ini, sifat bangga diri, sifat menunjuk-nunjuk, cintakan harta, cinta pangkat, cinta kemasyhuran, ketamak halaba, cinta nafsu, hasad dengki. Kita ni hidup tak lama, tuan-tuan. Singkat sangat dah masa kita dengan kematian. Jadi kalau kita masih lagi berfikir benda-benda yang tidak baik seperti tadi, tak ada benda yang boleh mentarbiahkan diri kita untuk kita kembali kepada fitrah penyucian jiwa yang sebenar. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi berkongsi discuss kita tentang agama pada hari ini. Buat bicara tentang agama, bukan tarbiyah, bukan nak mengajar, cuma berkongsi tarbiyah, tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa 'azim bihi ujurana wa nur bihi qulubana wa quburana bil alamin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, ya Allah, hidupkanlah kami seperti ahli ulama, ya Allah. Amin. Wa amisna bi mauti syuhada, dan matilah kami seperti matinya para syuhada, ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ya alaihi wassalatu wassalam, dan masuklah kami ke dalam syurga-Mu beserta dengan para nabi dan para rasul. Amin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwi 'inda al-hisab. Ya Allah, berilah kami kesempurnaan dalam agama kami, ya Allah. Amin. Oh, berilah kami kesehatan tubuh badan kami, ya Allah. Limpahkanlah kami rezeki yang halal, tambahkanlah kami rezeki yang halal, ya Allah. Tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, ya Allah. Amin. Ya Allah. Allahumma, ya Allah.
Allah. Permudahkanlah kami semasa nak mati, ya Allah. Ampunkanlah kami selepas kami mati, ya Allah. Amin ya Allah. Kasihanilah kami semasa kami nak mati, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Amin ya Allah. Kesakitan semasa kami nak mati, ya Allah. Amin. Ya Allah, bila kami taubat sebelum mati, ya Allah, jadikan kami manusia yang bertaubat sebelum mati, ya Allah. Rahmatan indal maut, kasihanilah kami semasa kami nak mati, ya Allah. Amin ya Allah. Ba'dal maut, dan ampunkanlah kami segala dosa kami selepas kami mati, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, permudahlah kami ringankanlah sakit semasa kami nak mati, ya Allah. Ya Allah, masuklah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Amin ya Allah. Kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Amin ya Allah. Jauhkanlah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, ya Allah. Kurniakanlah kami tok laki yang baik, bini yang baik, ya Allah. Wa dzurriyyatina anak yang baik, ya Allah. Waj'alna muttaqina imama, jadilah kami manusia yang bertakwa dan takut pada perintah-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.